kita berjaya mengukuhkan ringgit kepada 14.4% ketimbang dolar Amerika dalam suku ketiga 2024. Pencapaian terbaik sejak tahun 1973. Ketimbang. Pelik betul. Pasal perkataan ketimbang yang diguna pakai dalam pembentangan Belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, rupa-rupanya perkataan ketimbang tu antara hujah terpenting yang dititik beratkan oleh pihak pembangkang. Sepatutnya dalam belanjawan kita fokus kepada pertumbuhan ekonomi, menaikkan gaji, melindungi rakyat Malaysia daripada kesan kenaikan kos hidup serta membuka peluang pekerjaan dan perniagaan yang lebih luas dan sebagainya. Tapi itulah, nampak macam pembangkang cuba alihkan fokus daripada isu-isu utama dalam belanjawan. Ada pula sibuk berdebat tentang Perdana Menteri tak ambil gaji atau penggunaan perkataan ketimbang. Memang nampak macam seolah-olah kurang beri perhatian pada perkara yang lebih penting, macam bagaimana nak pastikan rakyat tak terjejas dengan kos sara hidupnya naik atau usaha untuk tingkatkan ekonomi. Meningkat 92.9 bilion atau 8.6% berbanding dengan 1.08 bilion ringgit pada 2022. Ketimbang 2022. Saya tak reti bahasa tu. Bermakna ketimbang kadar hutang negara. Terima kasih Larut. Ketimbang ni saya cek dalam Kamus Dewan, tak ada perkataan ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur bab ni. Data yang ada waktu kita menaikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa Perdana Menteri Tan Bun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Ataupun dia mungkin transfer saja. Ya, dia tak ambil tapi dia online. Ya. Jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada ni berselindung, kami pun tak ambil gaji, Perdana Menteri pun tak ambil gaji. Minta komen sikit. Wow. Lebih hebat. Saya tak tahulah. Urusan sama ada tak ambil gaji ni diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul, tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC, JLIC. Itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, beras dihantar oleh Kota Raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, tunggu datang apple depan dia. Macam tu, berapa ramai orang. Ataupun avocado tu jatuh. Ini susahlah kita. Jadi kalau itulah yang dipersoalkan oleh Kementerian, saya tak tahu, saya minta Yang Amat Berhormat sendiri jawablah. Nampak macam pembangkang atau Perikatan Nasional ni sudah ketandusan isu yang lebih substansial untuk dibangkitkan, kan? Mereka terus-menerus bawa perkara yang remeh seperti Perdana Menteri tak ambil gaji dan penggunaan bahasa Anwar. Sedangkan kalau kita kajilah kan betul-betul, Anwar memang ada latar belakang sastra yang kuat dan beliau ada sarjana muda pengajian Melayu dengan pengkhususan dalam sastra dari Universiti Malaya. Jadi tak pelik kalau Anwar Ibrahim sendiri selesa menggunakan istilah sastra dalam ucapan-ucapan formal dan tidak formal.
Penggunaan bahasa sastra bukan satu isu besar pun, malah ia menunjukkan kebolehan intelektual Perdana Menteri kita untuk mengangkat martabat bahasa Melayu. Dalam Belanjawan 2025, Anwar jelas berusaha membawa mesej yang sangat penting dengan cara yang lebih mendalam dan berlapis, menggunakan bahasa yang indah dan kaya dengan makna. Ini sepatutnya dianggap sebagai satu kelebihan dan bukan satu orang kata masalah. Jadi hujah pembangkang yang asyik sentuh isu bahasa ni nampak lebih kepada serangan peribadi berbanding kritikan yang membina. Sepatutnya mereka fokus pada cadangan-cadangan belanjawan yang boleh membantu rakyat, bukan sekadar mencari silap dalam perkara yang tak beri kesan langsung pada kesejahteraan rakyat terbanyak. Kalau tak setuju dengan dasar ekonomi atau rancangan kerajaan, lebih baik mereka bincang alternatif yang lebih realistik. Bukan berpusing dengan hal yang remeh macam ni. Jadi bentanglah shadow budget. Kenapa tak bentang-bentang lagi kan? Saya amat suka bekerjasama dengan beberapa MP pembangkang seperti Masjid Tanah, Kubang Pasu, Syed Saratok, Kapar. Mereka mempunyai pelbagai idea yang bernas. Arau kita biar rakyat yang menilai. Apabila pihak kita, Pakatan Harapan, dalam pihak pembangkang, kami memainkan peranan check and balance kepada kerajaan. Sejak tahun 2010 sehingga 2017, tanpa gagal, Pakatan Harapan membentangkan shadow budget untuk bersaing dengan belanjawan kerajaan. Saya nak tegur sedikit kepada pembangkang, kalau boleh saya harap mereka menerima dengan hati yang terbuka. Selepas 3 kali bajet kerajaan Pakatan Harapan kerajaan perpaduan dibentangkan, saya masih belum nampak pembentangan shadow budget daripada pihak Perikatan Nasional. Mengapa pihak Perikatan Nasional tidak membentangkan shadow budget? Adakah ketua pembangkang memainkan peranan beliau sebagai the leader of the opposition? Pembangkang yang senior-senior haruslah membahas isu-isu yang bernas, bukan memainkan perkataan-perkataan seperti kencing, tipu, sembang, mempersoalkan sama ada Perdana Menteri ada gaji ke tidak. Itu perkara-perkara remeh yang cyber trooper boleh buat. Tak payahlah sampai ke MP-MP senior. Itu kerja-kerja cyber trooper. Yang Muhammad, tadi Yang Muhammad sebut pasal check and balance. Tak ada di sini nak check apa. Yang balance tu tak balance pula. Sini ramai, sana tak ada. Saya cadangkan, tak tahulah sama ada Yang Muhammad setuju ke tidak. Yang tak balance ni, tak check ni, potong gaji mereka. Tak buat kerja, kena potong gaji. Setuju? Saya rasa Penjelasan. Okey, tak apa. Masa saya sudah selesai. Nanti Arau boleh bahas. Point of order. Jadi saya ingin Yang Muhammad, nak cakap lah, tak payah ganggu kami tak ganggu hampa pun. Yang Muhammad, Pasal apa ganggu kami? Macam-macam kami bercakap, kamu tak dengar. Itu sebab kemarin kamu tak dengar, kamu pergi mana sampai koram tak cukup. Jadi ini menunjukkan bahawa kami cakap macam-macam. Kalau kami tak perjuangkan isu di negara ini, siapa? Di mana di kalangan kerajaan memperjuangkan Saya harap. isu-isu penting Okey, terima negara? kasih Arau. Jadi nak menuduh 36 tak boleh. Jangan buat macam tu. Kami tak kacau you jangan kacau kami. Kami tak perlukan kamu. Kamu pun tak perlukan kami. Itu sebab Point order berapa Yang Hormat? Apa 36 Yang Hormat? Yang Muhammad dia sangkaan buruk. Siapa yang sangka buruk? Siapa yang sangka buruk Yang Hormat? Ahli Muhammad mana yang sangka buruk pada 36? Ni Yang Muhammad dia menyentuh kami. Tak ada pasal-pasal. Jadi Yang Muhammad kena hentikan perkataan ini sebab kalau tidak, kalau gitu, kalau macam ni punya keadaan, tentu apa dia yang kami tak bercakap. Bagi tahu secara khusus. Jangan buat cara rambang itu. Ni semua ni geng-geng alim ni, kesian kat dia orang. Saya tak apa, tak ada masalah. Belum masuk waktu lagi kot. Okey, speaker. Terima kasih. Jangan Yang Umat tidak boleh teruskan macam ni, membiarkan mereka kritik pada kami secara umum.
Bagi cara khusus apa yang kami tanya. Yang Hormat pun tak address pada Yang Berhormat mana yang sebut 36 Yang Hormat. Apa yang Hormat? Yang Berhormat bangkitkan peraturan 36. Sekarang ni Yang Berhormat tujukan 36 tu kepada siapa? Dia tuju pada umum. Tak, sekarang ni Pembangkang. siapa yang bangkitkan 36? Jadi yang Hormat kata tak perlu. Tak perlu, tak apa. Tak, no sekarang ni problem. saya tengah... Selamat duduk jadi pengurusi. Yang Berhormat, saya sekarang ni sedang berurusan Yang Berhormat. Yang Berhormat kena beritahu saya siapa yang Berhormat bangkitkan pembangkang 36. tidak memperjuangkan bajet. 3 kali bajet. Ahli Dewan yang mana? Ni dia sebut pembangkang tempat saya. Sekarang ni Yang Berhormat Saya sekarang ni Yang Berhormat tujukan pada siapa? Bayan Baru ke atau Ipoh Timur? ini Okey. timbalan pengurusi Okey, duduk. PAC. Duduk. Dia timbalan pengurusi Okey. PAC, Terima kasih. behave yourself lah dengan Duduk, ini. duduk. Terima kasih. Yang Berhormat Bayan Baru, adakah Yang Berhormat seperti mana yang didakwa oleh Yang Berhormat Arah di bawah peraturan 36? Tak ada. Tak ada. Saya tidak kritik ke apa-apa. Kita membahaskan isu apa yang berlaku dan saya nampak bahawa kalau ini adalah perbahasan check and balance, kalau pembangkang boleh check and balance kepada kerajaan, kita pun sebagai backbencher pun kena check and balance kepada prestasi pembangkang. Okey, Kalau teruskan, Yang Berhormat. pembangkang Teruskan. Ya, boleh. Yang Berhormat ada Boleh. lagi seminit. Okey, terima kasih. Jadi saya nampak bahawa ada keperluan supaya rakyat nampak bahawa dengan diri sendiri adakah pembangkang membuat kerja yang sepatutnya untuk check and balance kepada kerajaan. Antara yang penting kalau nak check and balance kepada kerajaan, mereka harus bentangkan shadow budget atau belanjawan bayangan. Setakat sini 3 tahun berturut-turut kita masih tengok tak nampak ada bajet bayangan yang boleh melakarkan apa yang mereka akan laksanakan untuk mengatasi masalah hutang negara, bagaimana belanja untuk kebajikan rakyat, apakah program-program daripada pihak pembangkang untuk Bayan Baru kebaikan boleh. negara, kebaikan negara. Bayan Jadi Baru. cukup saya pindah masa tak Boleh. cukup. Jadi kalau Kalau Bani bagi, setakat ini saya nampak bahawa keperluan supaya persaingan yang sihat antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang melalui polisi. Kalau kita boleh adakan lebih banyak perbahasan yang bernas, bukan sekadar TikTok, mainkan isu sentimen, perkauman dan sebagainya, ia lebih sihat untuk demokrasi Malaysia. Jadi akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Demokrasi yang subur memerlukan persaingan idea antara kerajaan dan pembangkang dan saya harap bahawa negara kita akan lebih maju pada masa akan datang lagi. Sekian, terima kasih. Masa dulu kan, pembangkang buat belanjawan bayangan supaya rakyat boleh tengok perbandingan yang jelas antara pendekatan kerajaan dan apa yang pembangkang cadangkan. Itulah satu langkah yang matang sebab ia tunjukkan pembangkang bersedia ambil alih pentadbiran dengan lebih, orang kata, rancangan yang lebih baik. Tapi pembangkang sekarang nampaknya macam lebih selesa sekadar menjadi bayang-bayang di parlimen kan. Hanya kritik tanpa sebarang alternatif yang konkret. Mereka rasa cukup sekadar membahaskan isu-isu kecil tanpa bawa belanjawan bayangan yang boleh rakyat nilai. Padahal tanggungjawab pembangkang bukan sekadar mengkritik ya, tapi juga untuk menunjukkan bagaimana mereka akan tadbir dengan lebih baik. Bila pembangkang tak buat belanjawan bayangan, ia memberi gambaran yang mereka sebenarnya kurang serius dalam menawarkan penyelesaian yang lebih baik untuk negara. Inilah yang membezakan pembangkang yang berwibawa dengan yang sekadar ikut angin. Kalau betul-betul ada niat nak bantu rakyat, mereka akan bawa idea yang boleh rakyat timbang dengan jelas dan bukan hanya, orang kata, kritik tanpa solusi.